bersemangat, penuh dengan nilai-nilai ataupun yang kita betulkan niat kita untuk kita bangkit, kita bangun, bukan sekadar untuk nak buat sales, bukan sekadar untuk nak berniaga semata-mata nak dapat duit. Tetapi kita bangun dan bangkit adalah untuk kita nak bantu lebih ramai orang, insya-Allah. Kita nak, pagi ni kita bangun, kita nak fikirkan perkara pertama adalah apakah manfaat yang aku nak beri kepada orang. Apakah benda yang aku nak kongsi kepada orang. Apa pengalaman yang aku ada. Apa benda yang boleh memberikan pelanggan kita ni rasa yang lebih tenang. Rasa yang lebih ataupun ada orang yang nak bantu dia. Ada orang nak tolong dia. You all faham ke faham ni? Okay, so di keheningan pagi ni, sebelum saya pun nak pergi ke office pagi ni insya-Allah. Okay, kita pun dah beroperasi semenjak daripada semalam. Dan pagi ni sebelum saya nak ke office, saya nak share dulu, saya nak berikan anda satu poin penting pagi ni. Okay, sebab tu saya tak tulis tajuk di pagi ni. Saya macam biar je kosong untuk FB Live kita. Tetapi benda yang sangat penting saya nak bagi tahu hari ni adalah beberapa poin. Mungkin saya ada 3 poin pagi ni. Okay, 3 poin penting tentang namanya pekak badak. Okay, tajuk FB Live kita pagi ni adalah betapa pentingnya seorang usahawan menjadi, ni poin dia, usahawan pekak badak. Okay. So, siapa nak tahu topik tu? Kenapa saya cakap kena jadi usahawan yang pekak badak? Faham ni? Cuba tulis kat situ. Pekak badak. Hashtag pekak badak. Itulah selalu dia cakap pekak badak kan. Tak jadi macam pekak kuda ke, pekak lembu ke, pekak apa nama gajah ke. Biasa istilah dalam pepatah Melayu dia cakap pekak badak. Kenapa badak menjadi mangsa dalam hal ni? Okay. So macam ni, dia ada satu cerita. Saya mulakan dulu dengan satu story pagi ni. Berapa ramai nak tahu ni? Berapa ramai yang nak tahu story saya, cerita saya ni? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar. Okay? Tapi benda yang sangat penting kat situ adalah, yang saya nak cakap adalah pengajaran dia tu. Okay? Bukan hanya tentang cerita, tetapi benda yang paling penting adalah pengajaran yang kita nak dapat daripada story tu. Siapa dah ready tu? Saya tak ada masa yang lama. Kita ada 30 minit sahaja untuk sesi pagi ni. Okay? Boleh ke boleh? Siapa dah ready? Jangan lupa bayar yuran kita dulu. Tekan button share. Itu yuran pengajian kita setiap pagi dalam sesi sarapan minda momentum, insya-Allah. Okay, so cerita dia macam ni. Cerita dia bermula dengan ada satu kisah Raja Katak. Okay, ada satu kisah ni, kisah Raja Katak. Katak ni dah ready ni. Okay, jangan lupa untuk tekan button share. Yang dah tekan button share, boleh komen kat situ done, dah share ataupun done. And thank you very much. And lagi bagus kalau kita sebarkan benda ni dengan kita juga tag kawan-kawan kita. Mudah-mudahan dia dapat kebaikan, dan setiap kebaikan yang kita beri kepada orang, dia akan menarik keberkatan, insya-Allah. Menarik juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang insya-Allah akan pelihara kita, akan memberkati hidup kita. That's why saya suka nak mengajak anda sentiasa berkongsi, share kepada rakan-rakan. Boleh ni? Okay, so adalah satu kisah ni, kisah Raja Katak. So Katak ni, Raja Katak ni, dia nak dia ada sebuah kerajaan, sebuah negeri. Okay, dan dia ada seorang puteri. Dia tidak ada putera. Tak ada anak lelaki lah, senang cerita. Jadi dia risau kalau dia mangkat besok, tidak ada pewaris tahta kepada kerajaan Katak ni. Katak pun ada kerajaan tau. Siap dapat majoriti lagi. Okay, gurau. Okay, so jadi dia pun fikir, macam mana aku nak mencari putera raja ni? Aku nak kena cari yang bukan calang-calang punya. Aku kena cari yang hebat. So dia terfikir, dia pun dapat idea. Dia nak buat share win, dia nak buat like, share and win. Tak boleh pula, masa tu tak ada Facebook. Okay, so apa yang dia buat adalah dia buat satu pertandingan. Dia panggil semua putera, semua jejaka Katak. Diumumkan kita akan ada satu pertandingan
mana-mana jejaka-jejaka katak ni yang menang pertandingan ni, dia akan dikahwinkan dengan puteri katak. Dia akan dilantik sebagai pewaris tahta kerajaan. Jadi semua pemuda katak yang dengar ni, menarik ni. Ini boleh kaya cepat macam ni. Tak payah nak buat sale, tak payah nak buat bisnes jadi ejen, dropship segala bagai. Yang dah drop berapa kali dah bisnes dia. Okay. So dia pun, hari pertandingan pun dah tiba. Maka semua katak-katak ni, Malaysia pun ramai katak dalam parlimen. Oh, tak faham. Okay, gurau-gurau. Saya tak berapa faham sangat buat politik ni. Okay, yang penting kita adalah parti gerakan. Tak gerak maka kita tak makan. So kita kena bergerak, bertindak. Macam pagi ni juga insyaAllah. Jadi apa yang berlaku, so pada hari pertandingan ni, Raja Katak ni cakap senang je. Siapa nak menang senang. Kat depan beta ni ada pokok pisang. Mana-mana katak yang boleh panjat pokok pisang ni turun balik elok je dia menang. Tu je sebenarnya. Jadi seko demi seko katak ni pun cuba. Katak kena panjat pokok pisang. Cuba bayangkan macam mana. Jadi bila try je seko katak ni naik, tergelincir jatuh. Tergolek. Ada yang baru separuh, tergolek, tergelincir. Tak boleh. Pisang weh, batang pisang, dia kena panjat. Macam mana? Kan? Jadi bila ada katak lain yang cuba ni, yang dah cuba, yang dah fail ni tadi, dia duduk depan tu. Siapa yang cuba je? Tak boleh. Gua dah try babe tadi. Gua dah try. Tak boleh. Gua paling terror, paling sadar kat sini pun tak lepas. Yang kau ngada-ngada nak pergi try ni kenapa? So yang sekeliling ni asal ada yang nak naik je. Dia akan cakap, tak boleh. Ni pokok pisang. Licin. Mustahil boleh. Jadi tak ada katak yang berjaya panjat tau. Dan semua yang dah try pula duduk pula kat situ. Dan tolong pula bagi tahu yang lain, tak boleh. Cannot. Impossible. Inilah dia punya zikir-zikir dia. You all faham ke faham ni? So asal nak naik, baru berniat nak naik je. Ada dah yang lain cakap, tak boleh. Gua dah cuba, kau jangan tak percaya. Dah torai dah. Eden dah torai. Ada pula daripada Negeri Sembilan. Okay. So, jadi raja ni pun macam, alamak. Dia kata, nampaknya tak ada ni, nampak. Peluang katak yang boleh menang dan panjat ni, nampaknya macam tak ada pemenang ni kan. Takkan nak buat cabutan bertuah macam tu je. Okay. Tiba-tiba datang seekor katak yang tak tahu entah dari mana. Mak dia pun macam, dia tengok tengok kiri kanan macam, apa hal ni kan. Dia pun turun naik atas pokok pisang tu dan yang bawah ni menjerit. Oi, tak boleh dia. Dia pun naik. Sampai ke atas, kat puncak tu. Lepas tu katak tu boleh tengok kat bawah. Apa hal ni dia kata kan. Dia tengok atas. Dia tengok tak ada apa-apa, dia turun balik. Lepas tu orang pun panggil, katak ni pun dia kena panggil lah dengan pengawal raja tadi. Sini. Dia macam buat tak tahu je, dia buat tak tahu. Lalas kena pergi dekat-dekat dengan sini, dia kata. Baru dia dengar. Baru dia pergi kat situ. Baru dia pergi jumpa kat raja tadi tu kan. Baru orang perasan agak-agak kenapa katak ni tadi boleh panjat. Dan raja tu tadi cakap, raja katak cakap, wahai pemuda katak, kau telah pun menang, dia kata. Cuma raja ni kena cakap kuat-kuat. Okay, kau telah pun menang, dia cakap. Kan? Rupa-rupanya katak ni tadi pekak badak. Rupanya dia ada masalah pekak. Dia tak dengar. Semasa dia panjat tu, dia tak dengar pun apa orang cakap. Orang kata tak boleh. Dia macam, dia tak dengar, dia pekak. Dia naik je, selamba je naik. Ni faham ke faham ni? Maksud saya kat sini, apakah moral of the story kat situ? Yang penting adalah kita nak ambil kat situ, apakah moral of the story? Apa pengajaran kat situ? Betul ke betul, sama ke sama, di luar sana terlalu ramai sangat yang cakap tak boleh berniaga. Ni PKP, kita kena duduk rumah. PKP, orang tak makan, dah tak pakai tudung. Orang dah tak berbaju. Orang dah tak makan produk kesihatan, semua orang gemuk. Orang dah tak nak belajar online ni. Ada ke macam tu? Kan? Ada ke macam tu? So inilah yang berlaku realiti dalam masyarakat kita. Bukan masyarakat, masyakarat. Okay? Masyakarat kita. Sebab terlalu ramai orang yang asyik kata tak boleh. Itulah zikir yang dia sebut ulang-ulang kali. Okay? Dia bukannya sebut saya boleh.
saya cari jalan, saya akan buat, saya mesti, saya wajib berjaya. Tak ada yang macam tu. You all faham ke faham ni? Sometimes kadang-kadang kita ada masa yang kita perlu pekakkan telinga kita. Ada masa yang kadang-kadang kita perlu memilih menjadi seorang usahawan yang pekak badak. Why? Kerana terlalu ramai orang, pertama sekali, dia tak suka orang lain berjaya. Okay? Pertama sekali, dia tak suka orang lain berjaya. Kenapa anda rasa ada orang tak suka orang lain berjaya? Cuba bagi tahu saya. Why? Kenapa setengah orang kadang-kadang dia tak suka orang lain berjaya? Why? Cuba nak bagi tahu. Ni saya nak bagi tahu punca dia kenapa. Ni yang saya nak bagi tahu anda sebab anda akan mengalami situasi ni bila anda pergi kelas, bila anda pergi belajar, akan ada orang mengata, bodoh lah kau macam saya dulu. Bodoh lah, susah payah ulang-alik Johor KL, pergi sana, pergi sini, pergi belajar sampai London, pergi Australia, pergi China, pergi US. Mana dia pergi? Pergi New York. Bodoh lah. Apa hal lah tak meeting kat sini je? Apa hal lah pergi belajar? Bayar kelas mahal-mahal. Bayar orang tu mahal. Kenapa kau pergi belajar? Bangang. Betul-betul ni? Itu benda yang berlaku. Dan kalau saya dengar cakap orang, dan kalau saya tidak memilih untuk jadi pekak badak, kalau orang rumah panggil, jangan buat pekak badak. Kan kejap lagi yang tidur luar malam. Itu gurau. Okay? Ni maksud saya, kata-kata negatif. Kata-kata yang negatif, most of the time kita kena buat pekak badak. Faham ni? Yes, ada orang kata merah mata. Betul. Setengah orang, kenapa dia tak suka orang lain berjaya adalah kerana dia tak berjaya. Setengah orang, dia tak suka orang berjaya kerana dia sendiri tak berjaya. Jadi dia tak suka. Dia manusia macam ni tau. Sifat manusia, dengar. Sifat manusia, dia memang tak suka orang lebih daripada dia. Okay? Dia tak suka orang lebih daripada dia. Kita tak suka tau. Kita memang tak suka. Secara naluri manusia, selalunya macam tu. That's why lah dalam Islam kadang-kadang kita kena belajar tentang kena beristighfar, kena selawat. Sebab kita ada, bukan saja ada biawak dalam kepala otak kita, tetapi juga ada bisikan syaitan, iblis. Yang kita ni tak suka orang lebih. Kita sebenarnya, kebanyakan manusia ni, dia lebih suka bergaul dengan orang yang bawah dia. Dia suka bergaul dengan orang yang bawah dia. Sebab dia tak suka nak merah mata, dia tak suka nak hati dia terbakar. Bila contoh kita berkawan dengan orang yang income level dia lebih tinggi daripada kita, dan of course lah cerita dia berbeza. Kereta yang dia pakai berbeza, rumah yang dia duduk berbeza, tahap kemampuan dia berbelanja tu berbeza, tempat shopping dia berbeza. Kita akan macam sakit weh hati kita. Faham tak faham ni? Itu benda naluri seorang manusia yang biasa berlaku. Dia tak suka orang lebih daripada dia. That's why dia tak suka melihat orang lain tu berjaya. You all faham ke faham saya cakap ni? That's why saya kata nombor satu tadi, orang tak suka orang lain berjaya sebab dia tak suka orang lebih daripada dia. Faham tu? Nombor dua, okay, yang saya nak anda faham adalah work in silent. Saya nak cakap dengan anda. Nombor 2 yang saya belajar adalah bekerja, bertindak dalam diam. Bekerja, bertindak dalam diam. Ni adalah poin saya kedua. Mak Saleh panggil work in silent. Sometimes kadang-kadang kita tak perlu nak tunjuk kat orang apa yang kita buat. Apa usaha kita. Apa penat lelah. Dia tak tahu saya malam-malam kat dalam bilik tu. Bilik saya kat atas tu. Tu bilik saya kat atas tu. Okay, saya bekerja kat situ semasa PKP. Kat situlah saya pakai meja apa? Saya pakai meja lipat je. Okay, saya tak ada nak pakai. Bukan semestinya bila kita ada banyak duit dan kita mesti nak berbelanja semua benda-benda mahal. Tidak. Sebab itu yang ada. Masa PKP dah kedai perabot pun tak buka. Kat office saya, kat Momentum Keluang ni ada banyak meja lipat. Saya ambil je, saya minta tolong tim saya. Tim minta tolong buat satu meja lipat. Kerusi apa saya pakai? Tak ada kerusi pun. Saya order kerusi masa tu kat mana? Shopee kot. First time weh. Order barang kat Shopee. Tak pernah beli online ni. Tak pernah beli kat Shopee ni. Lazada pernah lah dulu sekali beli apa tak ingat. Okay.
Itu pun sampai dah hujung-hujung hari tu, PKP tu, sebelum PKPB baru sampai kursi saya tu. Sebelum tu tak ada, saya pakai kursi IKEA je yang memang dah ada kat rumah. Kat situ je, orang tak tahu apa yang kita buat. Orang tak tahu apa usaha saya. Orang tak tahu yang kita membantu beribu orang hanya daripada rumah, daripada bilik tidur je. Okay? Hanya daripada bilik tidur. Saya tak boleh kat ruang tamu. Kalau kat ruang tamu, anak saya take over. Anak saya bukannya ramai sangat. 5 orang je. Okay? Ada 5 je. So, orang tak tahu apa yang kita buat. So, work in silence. Sometimes we need. So, siang malam, pagi petang, saya perah otak. Bukan saya sekadar mengajar, saya juga belajar. Ada masa, ada waktu yang saya juga akan belajar. Alhamdulillah, saya pun baru je daftar dengan one of the US punya business school yang sangat dahsyat. Saya daftar untuk session yang belajar sangat deep tentang digital marketing. Okay, saya baru je sign up dengan satu business school daripada US. Tak nak cakap dulu. Tunggu dah kelas dah start nanti bulan Jun. Saya dah daftar untuk belajar. Okay, daripada one of the US punya business school, dan saya ambil topik digital marketing. So kita kena senyap-senyap je buat kerja. Kena senyap-senyap. Dan apa yang kita nak share kepada orang nanti adalah dia punya result dia. Nombor 3, hanya result sahaja. Saya nak cakap nombor 3. The best revenge is result. The best revenge is result. Siapa tak sakit hati, babe? Siapa tak terguris? Siapa yang tak terasa bila orang kutuk kita? Orang maki kita? Orang mengata kita? Siapa yang tak terasa? Dan anda pun mesti ada terasa macam tu. Anda rasa macam tak guna, aku mesti balas dendam. Balas dendam tu bukanlah pergi jumpa orang kau cocok dia ke kau pukul. Taklah macam tu. Okay? Saya percaya ini yang selalu diajar oleh mentor saya. Selalu cakap, the best revenge is success. Success. Yes. The best revenge is success. So, kita nak buktikan yang kita boleh berjaya. That's why saya kata dengan anda tadi, work in silent. Kita buat kelas sekarang ni secara online. Orang tak nampak anda pergi kelas. So, duduk diam-diam, daftar kelas. Daftar kelas saya, Roket Pemasaran Momentum. Ada kelas yang percuma setiap minggu. Hari Selasa malam, Talk to Najib. Secara webinar. Itu kita bagi percuma. Kalau anda rasa tak mampu nak bayar yang RM30 punya kelas, masuk yang percuma. Saya tak suruh anda masuk yang berbayar. Dan jangan asyik tanya saya berapa harga. Ambil yang percuma tu dulu, hari Selasa malam. Tu link dia kat buatje.com. Kalau anda ada kemampuan RM30, anda boleh keluarkan RM30 untuk kelas pada 2 hari. Kelas tu 27 dan 28 Jun. Kelas RPM nak tarik pelanggan 27-28 Jun. Dan saya nak bagi tahu, kelas tu bukan 2 hari tu je. Kita ada 6 kali sesi persediaan yang akan bermula pada hari Sabtu nanti. Macam. Sekarang nama RPM, tapi dah start kelas tu hari Sabtu ni, besok. Besok dah bermula dah kelas persediaan. Saya nak ajar tentang strategi. Saya nak ajar tentang setting-setting yang perlu, yang wajib untuk anda tahu. Saya akan ajar tentang magic numbers. Macam mana nak capai target sasaran jualan bulanan yang you nak capai. Nombor 4, saya akan ajar tentang mindset. Saya akan bantu anda untuk hack. Okay? Untuk hijack anda punya mindset ni. Supaya mindset yang selalu fikir tentang fail, tentang give up ni, saya nak hijack dia. Saya nak tukar dia kepada mindset yang berjaya. Macam. Best ke best kali ni? Yes, kali ni kita betul-betul nak seboleh-bolehnya. Matlamat saya adalah kelas tu 27-28 Jun. Lebih kurang lagi 1 bulan lebih. Saya nak ketika sampai kelas tu nanti, you dah ada result. Tadi saya katakan, the best revenge is result. So, belajar senyap-senyap. Masuk kelas kita diam-diam. Tak payah nak gebang-gebang bagi orang sangat. Kecuali kawan-kawan yang anda percaya. Anda duduk diam-diam belajar. Saya ajar anda macam mana nak tarik pelanggan. Apa teknik dalam copywriting. Nak buat ayat power macam mana. Macam mana untuk kita buat pelanggan trust pada kita. Macam mana kita nak run. Nak buat FB Live. Macam mana kita nak buat. Macam mana fokus strategi kita. Adakah kita nak fokus kepada pelanggan ke. Ataupun fokus kita nak cari agent ke dropship.
So senyap-senyap. Dan akhir sekali anda akan berjaya. And masa itulah anda boleh macam, bukan nak belagak, tapi nak beritahu kepada kebanyakan orang yang selama ni benci dengan anda, yang mengecam anda, haters anda nak cakap dengan dia, betapa anda sebenarnya boleh berjaya. Anda boleh berjaya dan anda kena berterima kasih kepada dia. Kita kena terima kasih kepada haters. Kepada orang benci yang tak suka kita, kita kena berterima kasih. Sebab tidak ada orang yang saya percaya dan yakin, tidak ada orang yang sangat sayangkan kita, yang sangat peduli kepada kita, kecuali haters. Okay? Tidak ada orang yang akan tegur kita secara terus terang. Tidak akan ada orang yang sentap kita, buat kita terasa, buat kita terbakar, yang sangat cinta dan sayang kepada kita, kecuali haters. Haters lah orang yang paling sayang pada kita. Siapa rasa macam tu? Sebab haters akan selalu share tentang kita. Haters akan selalu buat cerita pasal kita untuk menarik lebih ramai orang kenal kita. Haters lah yang akan buatkan orang kenal produk anda. Haters lah yang akan buatkan orang kenal perkhidmatan yang anda buat. Haters lah yang menyebabkan ramai orang akan tengok, akan baca Facebook anda dan cuba scroll. Aku nak tengok apa lagi yang dia berjaya dia buat apa tu? Dia dapat beli kereta lembu. Jom, viralkan. Dia beli kereta lembu. Kan? Macam. Anda rasa macam mana? So, haters sayangkan kita. Haters cintakan kita. So, that's why lah anda kena buktikan the best revenge is success. Anda kena berjaya. Anda wajib untuk berjaya. Anda patut berterima kasih kepada haters. InsyaAllah, saya sentiasa yakin kalau kita sentiasa beri nilai, give value kepada orang, haters ni satu hari nanti dia akan jadi lovers. From haters to lovers. Daripada dia benci, dia lah orang yang akan sangat sayang dan kasih kepada kita. Macam. Saya selalu fikir macam tu. Saya selalu set dalam kepala otak saya macam tu. Haters je. Kawan-kawan kita tak berani nak tegur kita direct weh. Kawan kita tak berani nak kritik kita. Haters peduli apa dia. Kalau dia nak kutuk kita direct, dia kutuk. Kalau dia nak tegur kita direct, tak ada tapisan. No filtration weh. Okay. So kita kena ucap terima kasih kepada haters. Kita kena sayang kepada dia. Kita kena sentiasa mendoakan dalam solat kita supaya haters-haters ni diberi rahmat, diberi kasih sayang. Allah Ta'ala pelihara dia, beri dia kesihatan yang baik, beri dia umur yang panjang. Dan temukan dia juga dengan jalan yang lurus insya-Allah. Kita kena doakan dia. Macam. Kita nak berjaya ni, dia kena ada faktor penarik. Penarik kita apa? Impian. Apa yang kita nak capai. Keuangan yang bagus, kereta yang bagus, rumah yang bagus, family yang bahagia. Itu adalah tarikan kita. Tapi ada juga faktor yang kita perlu ditekan, ditolak, iaitu haters tu tadi. Dia akan tolak kita, dia akan belasah kita, dia akan push, tekan kita supaya dia cepatkan proses. Saya rasa kalau tak ada hater, saya rasa lambat lagi kot saya berjaya. Selain daripada prioriti adalah sebab izin Allah SWT dan doa ibu bapa kita, saya boleh kata yang ketiga, keempat, kelima tu adalah faktor haters lah yang menolak kita. Haters lah yang menyebabkan kenapa kita akan sentiasa ingat balik matlamat. Aku kena berjaya. Aku kena buat something. Aku kena buktikan kepada dia orang. Aku kena jadikan the best revenge is success. Macam? Bagus-bagus poin saya pagi ni. Siapa rasa sangat bagus? Okay. Saya bagi yang keempat lah. Saya rasa saya terkurang satu poin. Saya rasa saya kena bagi anda poin yang keempat. Kalau anda nak. Kalau tak nak, tak apa. Kita sambung lusa. Okay. Kita sambung lusa lah kan. Anda nak ke nak? Saya nak bagi anda poin yang keempat apa dia. Faham tu? Setakat ni, adakah anda rasa benda ataupun yang saya share pagi ni sangat bermanfaat? Adakah, apa perasaan anda? Adakah anda rasa macam naik ke naik anda punya semangat tu? Adakah naik ke naik anda punya semangat anda, tindakan anda? Adakah dia membantu? Saya suka dengar yang tu. Kalau ianya membantu, saya suka nak buat lagi sesi-sesi macam ni. Saya dekat mana? Saya dekat rumah.
Ya, saya dekat rumah. Dan saya banyak sekarang ni bekerja daripada rumah. Cuma hari ni saya nak pergi office. Hari ni saya nak pergi melawat tim saya sambil mengucapkan selamat hari raya. Okey. Yang keempat, saya bagi poin yang keempat. Last kali saya nak bagi. Anda kena dengar betul-betul. Okey. Yang keempat, poin sangat penting saya nak bagi anda kat sini. Bukan sekadar kita nak ada pekat badak daripada kata-kata orang, cacian orang, cercaan orang. Tetapi yang keempat yang saya nak ajar anda adalah kena berada dalam circle yang betul. Nombor 4, faktor yang akan membantu anda untuk lebih berjaya. Kata tadi nak the best revenge kan? Nak sukses kan? So yang keempat, anda kena berada dalam circle yang betul. Anda kena berada dalam grup yang betul. Sebab kalau kita tidak bergabung, okay, kita tidak bersatu. Bersatu pun tak bersatu sekarang ni. Berdua, bertiga, berempat, berlima. Okay. Yelah, tadi kalau saya kata kita kena bersatu, sebab saya tengok bersatu pun macam tak berapa bersatu, dia ada dua. Lebih baik kita berdua, bertiga, berempat, berlima, beramai-ramai. Okay. Kita kena berada di dalam satu grup beramai-ramai. Grup circle beramai-ramai, bersatu tak boleh. Beramai-ramai yang boleh membantu kejayaan kita. Yang ada kawan-kawan yang boleh ingatkan kita, kau tak buat FB Live ke pagi ni? Kau kenapa tak buat lagi? Kan Tuan Najib dah cakap kena tarik like, kena buat ni. Kau kenapa tak buat? So kita ada kawan-kawan yang saling push kita. Yang selalu ingatkan kita. Yang dia selalu akan cakap, aku alhamdulillah aku berjaya capai benda ni. Kau nak tahu sebab apa? 1, aku buat macam ni. 2, aku buat macam ni. 3, aku buat macam ni. So dia akan ajar kita pula. Dia akan ajar kita pula macam mana untuk nak berjaya macam dia. Dia tidak kedekut untuk nak share. Faham ni? Berada dalam circle yang betul. Beramai-ramai. Okay, bukan bersatu je. Beramai-ramai. Dia tak boleh. Bila kata nak bersatu tak boleh. Dia tengah viral sekarang ni. Okay, beramai-ramai adalah benda yang betul. Faham atau faham ni? Okay, dan saya harap juga insyaAllah kita dapat berjumpa dalam sesi kelas saya. Sebab alhamdulillah untuk Roket Pemasaran Momentum setakat ini, walaupun kelas tu adalah pada 27 dan 28, setakat ini pendaftaran kita dah menghampiri 3,800. Okay, setakat ini pendaftaran kita, sekejap saya tulis number sepenting. Setakat ini pendaftaran kita telah mencapai 3,800, almost. So kita ada satu circle kat sini, 3,800 orang usahawan ada kat situ. Yang kita nak mulakan kelas kita esok, pada hari Sabtu. Hari ni hari Jumaat. Okay, besok kita dah mula dah kelas tu. 3,800 orang yang akan kita, yang sekarang ni, dan pendaftaran tu akan bertambah sebab sasaran saya, matlamat kami dalam Momentum Internet untuk kali ini, batch ni, kita nak membantu 10,000 usahawan. Okay, kali ni kita nak bantu 10,000 usahawan. Anda akan start nampak kempen kita kat billboard, anda dah nampak insyaAllah. Facebook anda tak boleh lari, Instagram anda tak boleh lari. Anda juga akan dengar, mulai 1 Jun, anda akan dengar saya di Radio Sinar FM. Lebih kurang 19 ke 20 kali sehari. Anda akan dengar saya. Okay. Anda juga, bagi anda di Sabah, anda akan dengar suara, anda akan dengar kempen saya juga di Radio Era. Pun almost 20 kali sehari. Macam. Korang nak lari macam mana tu? Okay. Dan insyaAllah terima kasih kepada anda yang kalau anda rasa semangat anda naik, anda kena buktikan melalui tindakan. Anda kena buktikan melalui tindakan. Anda kena bertindak. Tahniah tu siapa? Norizan Osman. Dah break 70,000 set. Tahniah Kak Norizan. Walaupun beliau tak nampak, beliau ada masalah pada penglihatan pun boleh buat 70,000. Tahniah tu salah seorang anak murid saya platinum. Okay. Dan insyaAllah saya, hopefully saya boleh membantu lebih ramai usahawan. Especially matlamat kita pada bulan Jun ni. Kita nak bantu 10,000 usahawan insyaAllah. Dan terima kasih kepada yang sentiasa buka email, baca apa yang saya tulis, yang saya hantar bersama-sama dengan tim saya insyaAllah. Okay? Dan bagi yang anda tak tahu lagi nak daftar, pergi daftar di naktarikpelanggan.com. InsyaAllah saya akan jumpa anda untuk sesi persediaan Roket Pemasaran Momentum untuk setiap hari Sabtu insyaAllah. Okay? Selama 6 minggu berturut-turut. Sampailah pada 27 dan 28. Itu saja daripada saya untuk pagi ini. Terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.